Selamat sejahtera, salam satu Malaysia dan salam kehijauan. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Tuhan kerana dapat kita bertemu lagi dalam gelangan forum pencemaran alam sekitar bersama saya, Rogan, anak lelaki Sivalingam pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin sekalian, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana sememangnya kita tidak lagi asing dengan panel-panel pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, saudara Vishan, anak lelaki Paramasivan yang merupakan pengerusi Kelab Bahasa Inggeris. Apa khabar saudara? Dengan kurniaan Tuhan sehat pengerusi. Seterusnya, ahli panel kedua, saudari Vaishnavi, anak perempuan Murugan. Saudari merupakan pengerusi Kelab Alam Sekitar. Selamat datang saudari. Terima kasih pengerusi. Dan di hujung sana, nampak pemalu tetapi bijak, saudari Dana Rubeni, anak perempuan Balamurgan. Saudari merupakan ahli panel ketiga dan pengerusi Kelab Bahasa Melayu. Selamat datang juga saudari. Terima kasih pengerusi. Baiklah. Sebelum saya menuju soalan saya kepada panel pertama, saya ingin memberi definisi pencemaran alam sekitar. Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, apakah punca kejadian pencemaran alam sekitar? Terima kasih kepada pengerusi yang budiman bagi menjawab soalan yang dilontarkan. Antara punca yang diwartakan oleh sebagai penyebab pencemaran terbahagi kepada dua, iaitu pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi dan pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi ialah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlaku bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi dan tsunami. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia ialah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja. Marilah bersama-sama membincangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar secara mendalam. Dengan izin pengerusi, saya rujuk pencemaran akibat aktiviti manusia sebagai perbincangan pada hari ini. Di Malaysia, hampir 90% hingga 95% kawasan pedalaman telah mempunyai sistem jalan raya yang lengkap. Hal ini bermakna kenderaan bermotor di negara kita telah meningkat secara keseluruhannya. Namun begitu, kenderaan bermotor merupakan penyumbang terbesar kepada pencemaran udara di negara kita. Rujukan saya seterusnya ialah pencemaran laut. Lebih 90% pencemaran laut disebabkan oleh aktiviti manusia dan baki 10% disebabkan oleh sektor perkapalan. Dapatan ini berdasarkan kajian Persatuan Pecinta Alam yang bertajuk Tumpahan Minyak yang Meracuni Perairan Malaysia yang disiarkan dalam majalah Dewan Kosmik Kuala Lumpur 1995 muka surat 53 hingga 55. Bagi pencemaran tanah pula, saya rujuk pada penerokaan hutan. Hutan memang mempunyai nilai komersial dalam ekonomi negara. Hutan didapati membekalkan kayu balak dan kertas yang merupakan satu sumber penting bagi pendapatan mata wang asing. Di kawasan tropika pula, rotan dianggarkan nilai tahunan sebanyak RM1,200 juta setahun dalam perdagangan dunia. Akan tetapi, eksploitasi hutan yang melampau untuk tujuan pertanian dan pembalakan telah mengakibatkan pencemaran tanah yang sangat dahsyat. Oleh itu, jelaslah bahawa pencemaran alam sekitar banyak dilakukan oleh tangan-tangan manusia berbanding kejadian semula jadi. Setakat ini saja pendapat saya tentang punca-punca pencemaran alam sekitar, saudara pengerusi.
Terima kasih saudara kerana memberi pandangan yang benar dan panjang lebar. Jika teliti memang benar, pencemaran banyak dicetuskan oleh manusia sendiri. Baiklah, saya ingin bertanya soalan kedua saya kepada panel kedua kita, iaitu saudari Vaishnavi. Saudari, manusia merupakan sebab utama berlakunya pencemaran alam sekitar. Apakah kesan pencemaran alam sekitar, saudari? Terima kasih pengerusi. Salam sejahtera hadirin sekalian. Pencemaran alam sekitar semakin hari semakin bertambah serius. Pencemaran alam sekitar telah membawa banyak kesan kepada insan, malah flora dan fauna. Pertamanya, pencemaran udara seperti jerebu banyak menjejaskan aktiviti harian kita. Di kawasan yang mengalami jerebu dengan serius menyebabkan penglihatan kita dihadkan. Kita hanya dapat melihat objek dalam lingkungan 100 meter. Cuba bayangkan, semasa kita memandu, kita tidak dapat melihat kenderaan yang berada di hadapan kita. Peluang berlaku kemalangan jalan raya akan bertambah. Selain itu, pencemaran seperti pencemaran air telah menyebabkan nyawa manusia dan haiwan terancam dan bagai telur di hujung tanduk. Bahan toksik dan asid mengalir ke sungai menyebabkan kehidupan akuatik musnah dan bekalan sumber ikan akan beracun. Apabila kita makan dan minum air yang tercemar ini, kita akan turut diracun dan nyawa kita akan tergugat. Tambahan pula, pembuangan sampah ke dalam sungai menyebabkan sungai menjadi busuk dan keindahannya terjejas. Ini bukan sahaja mencemarkan sumber air, malah membawa ketidakselesaan kepada penduduk yang mendiami di kawasan tersebut. Setakat ini sahaja daripada saya tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar, pengerusi. Jawapan yang ringkas lagi daripada ahli panel kita sebentar tadi. Setelah kita bincangkan secara panjang lebar tentang kesan pencemaran alam sekitar, apa kata sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel ketiga secara ringkas. Siapakah yang mengalas peranan utama dalam membendung masalah ini? Nyatakan cara-cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Terima kasih pengerusi. Salam sejahtera hadirin. Pada pandangan saya, langkah mengatasinya perlu dimulakan dengan mendidik manusia untuk membantaraskan pencemaran alam sekitar ini. Saya berasakan bahawa kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang. Sebagai contohnya, seseorang yang terdapat membakar secara terbuka akan ditangkap oleh pihak berkuasa dan akan didenda sebanyak beribu-ribu ringgit Malaysia ataupun dipenjara tidak kurang daripada setahun. Selain itu, kempen Cintai Alam Sekitar hendaklah dimurnikan lagi. Kempen-kempen tersebut kita dapat lihat berfungsi untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan dan kesan menjaga alam. Dalam hal ini, saya rasa perlulah menyertakan pemimpin-pemimpin politik untuk berceramah di depan masyarakat. Matlamatnya, supaya mereka menjadi teladan kepada masyarakat. Seterusnya, kempen perlulah menyeluruh meliputi segenap strata sosial seperti di sekolah, kampung-kampung dan di media mas terutamanya. Jika dapat diadakan, saya yakin pengerusi, kesedaran terhadap alam akan wujud dan bumi yang kita diami ini sentiasa selamat dan bebas. Secara tidak langsung, kesedaran manusia terhadap alam sekitar dapat ditingkatkan. Sekian sahaja pengerusi. Terima kasih atas ulasan yang relevan itu tadi. Benarlah kata bijaksana setia. Setiap masalah perlu ada penyelesaian. Secara ringkas, saya memberi peluang kepada ketiga-tiga orang ahli panel untuk membuat kesimpulan daripada perbincangan kita itu tadi. Saya mulakan dengan ahli panel pertama. Sebagai penutup tirai, tiada gunung yang tidak boleh didaki, tiada punca yang tidak boleh dituruni, maka tiada masalah yang tiada penyelesaiannya. Oleh itu, jelaslah bahawa sebagai manusia kita haruslah mengambil inisiatif
bagi membandung masalah pencemaran alam sekitar daripada kehidupan kita. Sebelum pisang berbuah 2 kali, marilah menjaga bumi yang merupakan kurniaan Tuhan dengan penuh tanggungjawab. Alam sekitar yang bersih dan terlindung mencerminkan masyarakat yang sihat dan harmonis bagi menerjai pembangunan sains dan teknologi pada masa akan datang. Saya bersependapat dengan Saudara Vishan. Secubit rumusan Saudari Vaishnavi. Secara kesimpulan, masalah pencemaran alam sekitar daripada kita sendiri. Kita haruslah mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Melalui mengenali punca-punca pencemaran, kita dapat mengambil langkah-langkah pembetulan dan mengelah daripada golongan yang terlibat dalam merosakkan alam sekitar. Setakat ini sahaja daripada saya. Terima kasih Saudara Vaishnavi. Sekarang, apa pula kesimpulan daripada panel ketiga? Saya ingin tegaskan sekali lagi pengerusi, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan yang berkesan bagi menghalang manusia daripada kerosakan alam sekitar. Hukuman-hukuman yang berat perlulah dikuatkuasakan bagi menghalang manusia memanipulasi alam. Saya rasa itulah kesimpulan daripada saya, pengerusi. Sungguh benar sekali kata-kata daripada panel ketiga. Hadirin sekalian, setelah mendengar hujah dan penerangan daripada ketiga-tiga ahli panel, dapatlah disimpulkan bahawa sekiranya kerajaan benar-benar serius dalam usaha berbanteras masalah ini, langkah-langkah yang sungguh harus diambil demi generasi yang akan datang. Setiap orang harus sedar tentang pentingnya menghargai alam sekitar dan perlunya usaha memeliharanya agar bumi kita ini sentiasa selamat dan bebas daripada pencemaran alam sekitar. Setakat ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.